Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar semua? Hi everyone, saya Syukri Hadafi Behamdan and I will be your moderator for today's session. So inshallah I will be speaking in dual language to accommodate the sharing session. So during the session, we will be communicating in Malay or English. Yeah. So for your information, okay, this is the webinar session brought to you by South Region Office, Malaysia Property Corporations. So I would like to thank Hajah Rosiana, Encik Mazwan, Encik Isham, okay, for coordinating this event. So today's our topic will be operational excellence management system, adoption of Kaizen initiative in systematic way. Okay, before I pass it to our speaker today, Dr. Adli Ferdin Ramli. So let me brief a little bit on the topic today. So operational excellence is the execution of business strategy to be more consistent and reliable than the competition. So operational excellence is evidenced by results. Given two companies with same strategy, if you have two companies with the same strategy, the operational excellence company will have lower operational risk, lower operating costs, and increase revenue relative to its competitors. So I won't derive further on this topic because I think later will be explained by Dr. Adli. But today I would like to introduce our speaker today, Dr. Adli. Okay, Dr. Adli, okay, is a fellow Pertubuhan Antarabangsa Kejuruteraan Industri dan Pengurusan Operasi Antarabangsa IEOM yang berpengkalan di Michigan, Amerika Syarikat. So pelantikan ini adalah penghargaan di atas sumbangan, pencapaian dan perkhidmatan beliau yang cemerlang dalam memajukan profesion di IEOM. Selain penghargaan tersebut, Dr. Adli juga dianugerahkan sebagai IEOM Distinguished Industry Award pada tahun 2018. Selain itu, beliau adalah Productivity Champion yang dianugerahkan oleh MPC pada tahun 2017. IEOM Industry Solution Award pada tahun 2016 dan Productivity Specialist disampaikan oleh Kementerian Perdagangan Antarabangsa Industri pada tahun 2014. Okay, sedikit latar belakang Dr. Adli. Beliau dilahirkan di Batu Pahat, Johor. Orang Johor ni. JDT supporter Dok. Pada tahun 1975. Okay, beliau mendapat ijazah sarjana muda kejuruteraan dengan kemudian he's an engineering student dalam sistem pembuatan dan pengurusan dari University of Bradford, United Kingdom pada tahun 1998. So setelah memperoleh sarjana sains kejuruteraan dan pengurusan dari Sheffield Hallam University UK pada tahun 2001, okay, beliau buat master lah di UK juga. And then after that, Dr. Adli has been actively involved in HSE, Lean, Six Sigma, dan beliau juga mendapat PhD doktor dalam kejuruteraan mechanical dari Universiti Tun Hussein On, okay, dan menghasilkan tesis yang berjudul Rangka Kerja Diagnosis untuk Memilih Peluang Penambahbaikan. Baik, jadi I think that qualify our speaker. Saya pun sebenarnya salute, respect dengan Dr. Adli ni. Beliau ada seorang yang he is a technical guy but also very well versed on management topics. So for today, apa khabar doktor? Apa khabar doktor? Khabar baik, Syukri. Dr. Adli, sihat ke? So how are you doing? Still stay at home? Cik Syukri macam mana? Bagus? Sihat? Macam inilah kita. Alhamdulillah sihat. Okay, harap-harapnya di bulan Ramadan ni kan kita adalah lebih masa kat rumah kan untuk beribadah di bulan Ramadan ni. InsyaAllah. Sekarang dah macam artis ya Syukri, sekarang moderator banyak session. Itulah tu. Dah macam artis jemputan lah. Bantu sekarang. Yalah, sebab yalah, tapi doktor pun boleh tahan ya, banyak tu job speaker. At this point, I think people are welcoming knowledge, okay, instead of staying at home. People are more relaxed to accommodate. Saya nampak knowledge yang ada. Okay doktor, untuk tidak membuang masa lagi, dengan ini saya serahkan sesi kepada Dr. Adli. Saya nampak hari ini buat attendance begitu ramai. So saya serahkan kepada doktor. In case ada apa-apa soalan, saya akan mencelah dan bagi tahu doktor lah. Okay doktor, dipersilakan.
Okey, terima kasih Syukri. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa khabar orang-orang di depan saya ni, di depan mata walaupun di dalam alam maya. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih sudi meluangkan sedikit masa, mungkin tak lama dalam sejam, untuk kita bersama-sama berkongsilah sedikit pengalaman tentang operational excellence. Okay, since Cik Syukri tadi dah campur-campur English, Malay, English, Malay, jadi saya pun campur-campur jugalah. Bahasa cakap English ni macam tak puas lah kalau dalam webinar ni dia nak kena cakap bahasa ibunda juga. Jadi bahasa ibunda ni kita boleh kaitkan dengan mak piah kan. Ni tengah masak nak buat berbuka ni. Boleh sambil-sambil tu letak telefon di GoTo ni, sambil-sambil tu kita dengar lah sesi kita pada hari ni. Okey, jadi tanpa membuang masa, kalau perasan di dalam handout ni ada dua handout. Okey, satu adalah saya punya top punya PowerPoint lah, ataupun dia dah di PDF kan. Okey, dan untuk hari ni saya tadilah saya cakap dengan Cik Mazwan, tak apalah saya bagi separuh daripada buku saya. Pasal ni adalah buku yang ketiga saya berkaitan dengan operational excellence. Okay, dan saya tak bagi penuh lah pasal buku ni ikutkan launching dia nak kena bagi library by end of this month. Jadi kita belum bagi library lagi. Okay, jadi saya bagi preview dulu. Ada separuh muka surat dan dari segi requirement adalah berkaitan dengan operational excellence. Okay, ini hasil daripada PKP lah sebenarnya. Hasil daripada PKP saya nak siapkan dah bertahun-tahun ni, dah 2 tahun, 3 tahun, lalas PKP siap juga buku ni. Alhamdulillah. Okey, jadi buku tajuk ni memang kita khas untuk operational excellence, Dok. Memang the topic is operational excellence. Tajuk buku ni Operational Excellence Management System. Saya nak meng-ISO kan Operational Excellence ni. Boleh buat certification. Itu dia punya cadangan awal dia lah. Tapi kita masih lagi dalam peringkat awal. Okay, insyaAllah tajuk buku Operational Excellence Management System ni dia punya subtitle dia adalah requirement, keperluan, guidance dan juga assessment criteria. Requirement ni macam ISO, guidance ni macam mana nak implement, dan assessment criteria ni nak go beyond. Macam business excellence, macam Prime Minister Award punya kriteria dan sebagainya lah. Okey, jadi untuk hari ni adalah requirement saya bagi. Jadi kalau ada masa, mana tahu malam ni susah nak tidur ke apa, lepas tarawih tu bolehlah tengok-tengok buku ni jap. Dan untuk permulaan, saya akan kongsi sedikit sebanyak kenapa saya gunakan perkataan operational excellence, saya tak gunakan Kaizen. Kenapa saya tak gunakan continuous improvement? Ada sebab-sebab dia. Pasal antara sebab yang utama, saya diperkenalkan oleh operational excellence ni daripada tahun 2000 lagi, masa saya berkhidmat di Lucas Automotive lah, Lucas TRW Automotive, di mana saya diberi satu tugasan untuk lead operational excellence pada waktu itu. Jadi lebih kurang 20 tahun yang lepas lah. Jadi saya akan berkongsi pengalaman sedikit tentang operational excellence ini dari segi pengalaman saya, dan juga yang telah saya tulis kat dalam buku ni lah. Okey, operational excellence. Short form saya pakai OE instead of OPEX. Kadang-kadang kalau kita Google operational excellence ni dia orang gunakan OPEX, OPEX. Saya tak apa suka guna OPEX ni pasal bila masa saya buat presentation budget, dia orang confuse. Dengan CAPEX. OPEX ni adalah operational expenses kan. Tapi dalam Google dia orang banyak kata operational excellence ni OPEX, OPEX. Tapi Dok, saya nak tanya Dok, at this point lah operational excellence ni dengan Kaizen sama ke? Okey, dia adik-beradik. Dalam buku tu dia ada adik-beradik. Okey, pasal cerita dia adalah relentless pursuit of doing things better with regard to operation. Ataupun dalam bahasa yang mudah dia adalah improvement lah.
Operational excellence is about improvement, cuma dia nak jadikan satu budaya, culture. Satu budaya, satu culture, improvement ni sentiasa ada. Okay. Jadi untuk nak sambung tentang dia ada dengan Kaizen ke tak dengan Kaizen dia dekat sini. Ini saya letak dia sinonim. Okay. Ada common synonym for OE. Okay, sebelum cerita OE ni, saya ada tulis juga buku yang bahasa Melayu tapi belum siap lagi. Belum siap lagi, mungkin disebabkan susah sikit nak buat translation ni. Okay, contohnya OE ni kalau saya buat translation, dia jadi kecemerlangan operasi. Tapi saya tak boleh pakai short form lah. Cuba bayangkan, kecemerlangan operasi tu saya short formkan dia. Jadi apa? Jadi KO. Jadi KO. Jadi dia tak berapa sesuai nak di short form. Lagi satu dah, buku. Terminologi ni pun nak translate into Malay pun very challenging dok. Jadi macam tak berapa sesuai lah. Okey dok. Mungkin boleh ni. Okey, jadi audio saya okey. Pasal dia ada macam berulang sikit. Okey, saya harap semua dengar. Okey dok. Okey. Jadi sinonim untuk OE ni ataupun Operational Excellence adalah Kaizen. Okey, dalam bahasa Jepun, Kai ni bermaksud change ataupun ubah. Okey, dan Zen ni adalah baik. Jadi bukan Kai Bahar, nanti salah faham lah. Kai ni adalah ubah. Okey, Zen ni adalah untuk nak tambah baik. Dalam bahasa Melayu dipanggil penambahbaikan. Okey, jadi dia sinonim juga dengan OE, benda yang sama, cuma nanti adalah dari segi packaging lah. Bahasa Japanese macam Imai tahun 86 dia famouskan Kaizen ni. OE difamouskan oleh Womack and Jones untuk Lean. Jadi bila dia pack kan ada yang panggil OE, ada yang panggil Kaizen. Tetapi ISO pula dia packkan dia punya improvement ni under continual improvement. Okay, jadi in other words, OE ni adalah improvement lah in organisation. Okay, jadi untuk abang-abang kakak yang ada di depan ni, improvement dalam organisation ni penting. Tak kira lah kita company kecil ke, company besar ke. Okay, di mana selalunya saya just ambil simple 4 jenis Kaizen ni lah. 4 jenis Kaizen ni. Okay, di mana dia ada 4 iaitu Kaizen Tien, Kaizen Event, Kaikaku dan juga Kakushin. Oh, tu kena terangkan tu dok, salah satu tu. Saya nak cerita sikit. Okey. Sekejap saya nak offkan yang sana. Okey. Mungkin sorry attendees, saya rasa ada sedikit visual tu. Mungkin Dr. Adli tengah off another source of sound dekat situ. Okay, while waiting for doctor, I think at this point kita dah nampak actually the Kaizen and continuous improvement and ISO is actually the sub-sector of the operational excellence. Okay, Dok? Okay, dah settle. Okay, tadi komputer sebelah sana tiba-tiba keluarkan bunyi pula. Okay, Kaizen Tien. Kaizen Tien ni, kalau dia orang mana-mana company lah yang kerja di manufacturing, okay, biasa dengar tentang morning briefing, ada panggil morning market. Market. Dan biasanya morning market ni, pagi-pagi tu kita discuss balik apa isu yang berlaku semalam. Jadi macam semalam berapa ramai yang tertidur kat tempat kerja contohnya lah. Okay. Ataupun ada isu quality, ataupun ada isu-isu berkaitan dengan mesin rosak ke. Jadi sebelah pagi tu dibincangkan dan akan disolvekan immediately lah. Okay, jadi ini biasanya untuk benda-benda yang berlaku immediately. Okay. Jadi kalau untuk yang kedua ni, kita panggil dia sebagai Kaizen Event.
Okay, event ni selalunya company contohnya kalau dia ada macam group activity, okay, kemudian dia buat perbincangan, bincang untuk nak buat problem solving. Jadi biasanya ni masalah-masalah yang dah agak besar sedikit lah bila ada masalah besar ni, okay, selalunya akan dibincangkan dalam satu pasukan, okay, dan dia memerlukan macam top management approval, and so on. Dan dia punya result ni we can present example to ICC. Kaizen event ni biasanya kita boleh present to team excellent, dan selalunya dalam setahun mungkin ada 1 atau 2 event lah. So that is called Kaizen event. Okay, dalam Lean sometimes dia ada panggil Kaizen Bliss, di mana they going to do about 3 or 5 day workshop. Okay, discuss selain ni dia punya layout tak cantik, betulkan layout tu dalam 5 day. Okay, and then we report it out. Okay, itu adalah jenis yang kedua. Okay, jenis yang ketiga ni kita panggil dia Kaikaku. Okay, di mana jenis Kaikaku ni basically dia adalah breakthrough improvement. Okay, dan difamouskan di US oleh Motorola under Six Sigma selalunya. Six Sigma, di MIC, itu biasanya dia akan gunakan teknik Kaikaku ni. Dan yang akhir sekali ni adalah Kakushin, yang ni adalah innovation dalam introduce produk-produk baru ataupun buat some re-engineering of the product lah. Okay, jadi semua ni dikategorikan sebagai improvement activity, cuma dia ada daripada, kalau kita tengok tu, daripada yang kecil, okay, ke yang besar. Okay, jadi untuk improvement ni daripada kecil, sekecil-kecilnya adalah contohnya kita buat improvement, contohnya lah, saya ada buat beberapa workshop 2-3 tahun lepas under MPC juga. Okay, untuk nak buat Lean, untuk buat Kaizen. So salah satu contoh ada participant tu dia tanya, kalau saya tukar payment method daripada check kepada internet banking, adakah dikategorikan sebagai Kaizen? Dia tanya saya, Dok. Okay, saya kata itu pun Kaizen. Itu pun Kaizen. Pasal apa? Sebelum ni nak buka check macam mana? Proses dia panjang ke pendek? Kalau proses dia pendek, kemudian IBG ni proses dia panjang, saya kata tak ada improvement lah kat situ. Jadi sepatutnya dia perlu ada penambahbaikan dia. Sebelum ni mungkin leceh nak buka, nak kena drive macam customer pula nak kena drive pergi bank, nak kena masukkan kat dalam tong, lepas tu nak tunggu clear 3 hari. Jadi kalau kita ikut masa IBG kita tekan, mungkin dia ambil masa dalam setengah hari ke 1 hari, duit dah clear, customer dah boleh gunakan duit. Jadi dari segi situ kita panggil dia adalah menjadikan kita punya environment lebih produktif lah. Okay, jadi even penjimatan elektrik, tadi contoh pembayaran, penjimatan elektrik pun kita boleh consider sebagai Kaizen. Okay, jadi Kaizen ni sangat penting dalam apa-apa perniagaan pun, sama ada kecil ataupun besar. Okay, dalam gambar ni tengok ada kat ujung belah kanan sekali, belah bawah tu nampak kodak. Siapa yang ada kodak ni dia umur-umur lebih kurang saya lah ni. Yang main game Atari ada tak? Oh, ada Double Dragon. Ya. Double Dragon. Alright. Okay, jadi untuk improvement penting. Any business, okay, dia penting untuk improvement. Okay, Dok. Ada soalan, Dok. Ada soalan, Dok. Boleh. Yang berkaitan dengan tadilah yang morning market, yang Kaizen event dan sebagainya. Dia punya concern, Dok. Benda tu nampak macam simple, tapi macam mana nak make sure satu-satu company tu dia mengamalkan empat kaedah tu. Sama ada sesimpel morning market tadi sekali pun. Macam mana dia nak make sure, sebab kadang-kadang macam pagi bila company memang dia ada meeting every morning, tapi sometimes kita repeat cakap benda yang sama every day. So macam mana nak make sure, nak inculcate that culture to the organisation so that they are doing it in the effective way. Dok. Okay, terima kasih Syukri. Yang ni itu operational excellence came in, because operational excellence ni is continually, kemudian dia become culture, dia jadi satu habit.
Okey, jadi nak jadikan satu habit ni, dia perlukan yang pertamanya kita perlu ada base dulu. Kita perlu ada rumah. Kita perlu ada background dulu, dah ada prosedur, dah ada sistem, kemudian kita push dululah. Jadi biasanya kalau company yang besar ni, first kali memang kena ada prosedur dan kena paksa dulu. Okay, even kalau kita nak make sure orang tak buang sampah depan rumah kita pun, first kita kena panggil majlis dulu, jaga, bersihkan, kemudian kita buat sedikit orang kata penguatkuasaan, kalau ada buang sampah kita saman dan sebagainya lah. Mungkin pada permulaan perlukan sedikit paksaan ataupun paksa rela, orang selalu panggil dia paksa rela. Kemudian baru perlahan-lahan dia akan jadi satu culture. Jadi kalau kita ambil contoh di company-company Jepun, biasanya permulaan dia memang top management direction. Dia kata you have to do this. You kena buat meeting ni. Ini adalah dia punya prosedur. Ini adalah nota-nota yang kamu kena buat. Ini discussion yang kena buat. Okay, jadi bila dia dah jadi kebiasaan, okay, that's where the culture will come in. Jadi insyaAllah kita akan bincangkan macam mana nak buat rumah ni dulu. First kena sediakan rumah lah, pasal kalau orang yang gelandangan ni susah sikit. Itu yang dia punya program dia gelandangan juga. Kaizen ni gelandangan. Maksud dia time bos dia ada, barulah dia datang buat. Kaizen event pun bila ada musim-musim dia baru buat. Jadi saya panggil ni satu sistem penambahbaikan. Company cuba buat tetapi program tu gelandangan, berterabur. Dia ada sistem. Okey, jadi apa yang kita nak pada perkongsian pada hari ini ialah kita nakkan dia jadi satu sistem. Okey. Jadi macam mana nak jadi satu sistem ni? Okey, jadi saya terus pergi dekat slide yang ni, saya tanya. Okey, organisasi. Okey, ada berapa improvement yang dah dibuat dalam tahun ni contohnya? Tahun ni katakan kalau company yang sedia ada ni dah berapa banyak improvement yang dah dibuat. Kalau dah kamu boleh tahu berapa banyak, contohnya yang sesimpel-simpel kata improve payment method, sesimpel-simpel untuk kita nak jimatkan elektrik, jimatkan scrap. Jadi benda-benda tu kalau kita dah ada senarai, so basically your operational excellence already dah ada some sort of a formality lah, saya panggil tu. Okey, jadi bila dia dah formal ni, biasanya apa yang kamu ataupun organisasi biasanya akan ada, dia dah ada senarai. Daripada senarai yang dia ada ni, biasanya dia dah boleh divide pula. Improvement ni adalah berkaitan apa? Improvement ni berkaitan cost ke? Improvement ni adalah berkaitan untuk improve sales, customer service ke? Untuk quality ke? Untuk manage complaint ke? Jadi bila dia ada formal system, basically dia dah boleh divide. Dalam setahun katakan dia ada 10 improvement. Dah ada 10 improvement. Dan 10 improvement ni adalah berkaitan apa? Dan pada saya yang paling penting tentang Formula OE ni, especially company besar, pasal dalam company besar ni biasanya ada sikit politik tau. Ada sikit politik, contohnya ada Pak Hasan ni. Pak Hasan ni kalau cerita dengan bos, semua dia buat. Kalau improvement, lain dia buat. Lain layout dia buat. Dia kata customer complaint dia handle. Semua dia handle. Jadi operational excellence ni nak cuba elakkan benda ni di mana kalau boleh lah any improvement ni ada kerja berpasukan. Ada team yang buat. Macam mana kita nak prove ada team, sebab tu nak kena dokumentkan dia dan perlu ada formal operational excellence initiative. So without this formal operational excellence initiative, there's somebody, siapalah, tak tahulah Pak Hasan ke Akau ke Acong ke, tiba-tiba dia akan cakap at the end of the day, hujung tahun bila dah dekat-dekat bonus, bila dah dekat-dekat increment, dia kata ni improvement ni dia buat, improvement ni dia buat. Tak ada orang lain buat, dia seorang je. Dia je lah superhero tu nanti. Semua dia, jadi, Dok. Ya, betul. Okey. Dok, ada sikit concern, Dok. Sikit concern saya tanya, Dok. Okey, boleh. maksudnya ada yang bertanya kan, maksudnya ada setengah-setengah company ni dah ada OE ni without them realizing it. Maksudnya dia dah ada benda-benda ni tapi dia tak formalizekan dia punya OE. Is it possible? Ya, betul.
Betul. Okey. Okay. Jadi sekarang ni kita perlu formalizekan dia supaya the next step of the formal OE, okay, is to make it as a culture, untuk jadikan dia satu budaya. Kita tak nak dia ad hoc. Nanti ada dekat dalam slide sebelah ni. Okay, improvement kami ada buat, bagus. Isolate Okay. dia ada buat improvement. Tapi saya tanya, improvement ni ada dia punya dokumen tak? Ada tak cerita before and after? Paling tidak pun saya nak tengok before and after. Before ni macam mana? Dia kata ada improvement, electricity reduce. Sebelum ni berapa? Selepas ni berapa? Dan tengah-tengah tu apa yang korang buat? Boleh dapat improvement. Tapi kalau pasal sales turun, kemudian electricity turun, pada saya no point lah dekat situ. No point. Jadi yang penting dekat situ ialah whatever improvement that you make, okay, you should move toward formal improvement. Formal improvement ni at least ada report before dan juga after. Okay, yang saya panggil informal ni bila ada masalah buat. Informal ni ad hoc lah saya panggil dia informal ni. Ad hoc, bila ada masalah baru kita buat. Kami buat dokumen, lepas tu dokumen tu tak tahu pula dia letak mana. Jadi bila kita nak buat analisis quarterly ke apa, nak cari senarai tu balik pun susah. Jadi ada pula orang bagi idea, suggestion. Okay, bagi idea, suggestion, biasanya lah dalam kes-kes suggestion ni, problem dia orang tak nak bagi suggestion pasal kalau dia bagi suggestion, dia kena buat nanti. Jadi dia kena... Kerja pun banyak tau nak buat. Jadi better keep quiet lah. Jadi improvement culture tu tak jadi. Okay. Jadi improvement culture tu nak jadi, dia mesti ada something that is formal. Okay, good, you have idea, we put in the box. Masukkan dalam tabung idea. So bila dalam tabung idea ni, going to go through selection process. Okay, so after selection process, there will be a team that going to do that. That's what we call a formal operational excellence ataupun formal improvement activity lah in your organization. Okay, jadi weakness, especially SME bila saya pergi melawat, okay, dia ada buat improvement activity tetapi dia tidak boleh senaraikan. Dalam tahun 2019, berapa banyak improvement yang dibuat? Apakah before, apakah after? Okay, adakah dia tangible, adakah dia intangible benefit yang dia orang dapat? Okay, so is it good to be share with the employee, for example? Okay, jadi all kind of that, okay, is good to move from the A to the C type of the organization. Okay, ada Dok. pula yang seasonal. Okay Dok, ada sikit lagi ni sebelum kita pergi. Dia punya concern sekarang ni. Memang betul kita nak buat benda jadi formal. Tapi the perception is bila nak formalize ni kena buat paperwork. Bila kita buat paperwork, it consume manpower. Lepas tu dia maknanya kena ada dedicated department ataupun person untuk buat reporting tu, then only it become formal. So macam mana kita nak encounter benda macam ni Dok? Okay, documented ni saya terpaksa katalah that is some sort of information. So data yang you ada tu you kena documented kan, and then barulah dia boleh jadi information, barulah dia boleh jadi knowledge lah. Okay, jadi it's unavoidable saya panggil kalau dalam lean ni, okay, some of the activity I call it unavoidable. Tidak boleh dielakkan. Okay, so documentation, record it out. Some people prefer it ad hoc, tetapi masalah ad hoc ni, dia punya knowledge akan go to the drain. Mungkin pasal otak kita ni pun dia boleh capture about 6 item at the same time. So bila lama-lama lepas tahun, that knowledge akan hilang. So bila knowledge hilang, satu kerugian, pasal pada saya knowledge is an asset for the organization. Okay, jadi dari segi documentation unavoidable, but saya ada letak but dekat sini. Okay, it can be minimized. Mudah. Walaupun saya background ISO punya orang, yang selalu buat audit, selalu audit company, tetapi saya jarang orang kata minta dokumen-dokumen yang excessive. Even excessive dokumen pun biasanya saya akan bagi opportunity for improvement untuk organization untuk streamlinekan dia. Okay, akan berlaku red tape, birokrasi kalau kita buat dia terlalu complicated. Okay, jadi nanti dalam saya punya slide-slide seterusnya ada sikit lah tentang approach, tapi tak banyak lah cerita approach ni. Dan approach yang saya recommend untuk reporting, use A3 format instead. A3 before, after, satu line.
Okay, that is the only report that at minimum you have. Okay, kemudian bila dah siap A3, simpan file. Okay, mungkin satu quarter just analysis balik that improvement activity. Okay, jadi memang kita nak kena dokumentkan, tetapi try to minimize. The worrying part ialah mungkin sebelum ni ada manager ataupun ada consultant yang kata, okay, kena buat ni form ni sampai 20 form. Nak macam ada satu company tu saya audit, nak set up machine, nak start jalan untuk production aja ada lebih kurang 7 form nak kena isi, nak kena sign. Saya kata you go through back this process, study back as the improvement process, okay, and then minimize the documentation. So it not going to become what I call the red tape ataupun birokrasi, tetapi sesuatu yang kita perlukan as the knowledge. Okay, jadi saya harap especially business owner, leader yang ada, okay, I believe that most of owner lah, like myself, okay, saya ada banyak idea. Bila ada idea, saya implement suruh je staff buat. So lepas suruh staff buat, saya tak ada pula dokumentkan dia before, after. Okay, jadi it is good practice. Kena cerita before kita ada masalah macam ni. Selepas kita ada masalah, kita recordkan. Jadi setahun sekali kita boleh overview kita punya improvement activity, senarai dan sebagainya. Okey, jadi OE ni saya kata dia perlu formal supaya dia boleh jadi culture. Jadi permulaan mungkin nampak berat, tapi lama-lama dia jadi kebiasaan, dia jadi ringan. Okey, saya move on to the. Boleh dok. Okey, boleh. Okay, so saya move on to why formal OE lah. Jadi untuk formal OE ni, okay, yang pertamanya saya risau pasal sekarang ni yang untuk gambar tengah-tengah tadi tu, okay, saya panggil dia seasonal. Company ni dia dah move, tapi dia move towards seasonal. Seasonal ni bila macam MPC dia launch GoLean. Saya ingat lagi masa tu saya train the MPC punya group consultant semua. Okay, so nak promote Lean lah pada tahun 2011 dulu. Okay, jadi company semua move toward Lean. Dia pergi move Lean pasal saya panggil ni adalah sebagai fashion setting. Dia macam fashion terkini. Fashion terkini Lean. Mungkin nanti ada fashion tahun macam tahun 2000 dulu Six Sigma. Lepas tu tiba-tiba ada orang bawa pasal Jepun punya pula Kaikaku, ada pula bawa Kaizen. Jadi that improvement ni there is so many out there. Terlalu banyak. Jadi bila terlalu banyak kita perlukan satu tapisan ataupun filtering, what is the best approach for us. Okay, so we sufficient with a simple ISO punya corrective action, gunakan 5D contohnya. Dia ada yang advance bagi 8D. Okay, so nanti kat luar ada 5S, nanti kat luar ada cerita ICC dan sebagainya. Jadi approach untuk improvement ni terlalu banyak. Jadi kita perlu sediakan kita punya rumah. Rumah kita ni nak kena adalah complete proses dia punya leadership, dia punya team, dia punya sistem, prosedur dan sebagainya. Okay, supaya kita boleh ada clear direction. Kalau kita tengok kat sini, clear direction, clear scope, formal reporting, formal channel. Pasal improvement ada macam-macam. Jadi bila kita dah clear scope, company kata, okay, we want to join MPC punya convention. Okay, tengok MPC pula ada convention ICC. Nak masuk ICC ke? Ataupun tengok MPC pula setahun sekali ada pula buat team. So nak buat nak join Lean Summit ke? Mungkin dalam 5-6 tahun lepas Lean banyak buat Lean Summit, company buat presentation improvement. Okay, jadi dari segi reporting, dari segi channel untuk nak buat presentation, untuk reward dan sebagainya. Okay, so it is good that company siap-siapkan siap-siapkan dekat dalam dia punya rumah ni. Jadi kalau bos dia tiba-tiba ada manager baru kata I want to embark to Lean Six Sigma contohnya.
Okay, Lean Six Sigma boleh bos. Okay, this type of the Kaizen. Biasanya Lean Six Sigma ni saya akan recommend under Kaikaku, under Breakthrough Improvement. Okay, so the company can easily lah orang kata adopt apa juga inisiatif fashion setting yang dekat luar tu terkini. Kalau orang kata tiba-tiba orang dah tukar seluar bell bottom tahun 60-an bell bottom. Okay, jadi bila nak tukar balik ke bell bottom, okay tak apa, rumah kita dah siap, nak pakai bell bottom pun boleh bos. Nak pakai bow tie pun boleh pun, tak kisah. Pasal kita ada formal analysis method, kita ada formal lesson learn, kita ada formal evaluation. Okay, and the most important thing when we have the formal OE, okay, will help us to avoid any confusion, overlapping initiative, approach, and so on. So it's good to build the house, okay, and how to build the house. My recommendation is, my recommendation, the best is we build the house, okay. So we build the house for improvement. Saya panggil dia lah, house of the improvement. Okay, jadi house of improvement ni, I just make a conclusion based on my book lah yang saya tulis ni. Okay, iaitu instead of kita panggil dia perkataan OE sahaja, saya masukkan dia OEMS. Operational Excellent Management System. Okay, ni mungkin satu yang agak baru, tetapi benda ni saya dah fikir lama. Pasal sebelum ni saya audit ISO banyak, ITF 16949. Dia audit adalah untuk nak keluarkan certified that organization have the quality management system ataupun tak. Okay, jadi apa kata company-company yang every year pergi ke ICC, every year dia present ke ICC, every year dia dia present dekat Team Excellent. Okay, so the question is how they produce the output. Macam mana dia boleh keluarkan dia punya result, dia boleh tiba-tiba dapat ICC punya project, kemudian dia dapat gold pula lagi, dia dapat gold award. Sekali ni boring keluar tulisan budak kecil ni kan, nampak kan ada ICC gold. ada. Saja main-main dekat GoTo ni. Okay, jadi dia dapat gold award. Okay, kemudian dia join Team Excellent, dapat lagi hadiah, kemudian dia pergi international convention dan sebagainya. So dia banyak output. Okay, so the question is how they come up with this output dekat dalam rumah dia ni. Okay, jadi dia mesti ada satu proses yang bagus, iaitu proses kalau kita nak ambil cerita tentang management system. Okay, biasanya management system paling tidak pun dia mesti ada PDCA. Okay, dia mesti ada plan, okay, dia mesti ada do, dia mesti ada check, dan dia mesti ada action. Okay, in which dalam do dia come out all this activity, ICC, dia dapat dia punya project dan sebagainya. Okay, jadi kita nakkan benda ni jadi sistematik. Okay, nanti dalam next 20 minutes lah, dalam 20 minit yang akhir ni saya akan terangkan sedikit tentang operational excellent management system. Okay, what is the benefit? Okay, what is the minimum requirement supaya at the end yang formal tadi, yang formal improvement tadi, okay, dia ada structure, dia ada macam direction daripada leadership, dia ada dia punya proper methodology, dia ada team approach. Macam team approach ni kita dapat elakkan orang claims improvementnya benda-benda baik dia je, benda-benda tak baik orang lain. Okay, jadi kita ada team approach, kita boleh juga move toward culture enablers. So that is the operational excellent management system yang saya panggil dia sebagai satu rumah lah. Dulu sebelum ni saya nak panggil dia factory. Dalam buku ni saya fikir-fikir kalau factory ni kau nak panggil lain pula kan. Dia biasa ada house of quality, okay, ada house of Toyota Production System tu pun ada rumah dia kan. Okay, fikir-fikir pasal factory patutnya ada output, jadi ada mesin nak keluarkan improvement ni. Tapi macam tak sedap bunyi dia, jadi lala saya kata saya buatlah house of improvement. Satu rumah untuk nak buat improvement. Ya, okay, Dok. Berkaitan dengan house ni, kan, kita menerima beberapa feedback dan soalan ni saya ajukan kepada doktor.
Okey, kita ada soalan daripada Encik Sabri dengan Encik Muhammad Zaki to Mijan. I think the concern is about the same. Okey, soalan dia sekarang, Dok. Bila tengok HAF ni, diorang ni jadi seram sebab banyak nampak program yang perlu diintroduce, dan bila banyak program perlu diintroduce, the perception is kos akan meningkat. Kita kena tambah manpower untuk fokus on buat benda-benda ni. Padahal kita punya intention awal untuk buat cost saving. So macam mana kita nak clearkan benda ni from mind so that they are convinced bila buat benda ni actually dia akan menambahkan ataupun dia akan buat the company as a whole improve in term of cost dengan operation. Yes, Dok. Okey, terima kasih Cik Syukri. Okey, concern lebih kurang sama juga daripada tadi. Okey, so dari segi kalau pengalaman saya lah, saya start by end of 90s dulu, memang the company that I join, okay, dia ada satu aktiviti lah yang dipanggil QCC, tapi di dalam satu department lah yang dipanggil TQM. Okay, so QCC ataupun Quality Control Circle dan Smoke Brew Activity ni is we develop, okay, as part of improvement untuk setiap line yang ada lah pada waktu tu, dan setiap line ada line leader. Okay, masa saya in charge untuk program QCC di organisasi, okay, saya cuma minta, okay, in 1 week, dalam 1 minggu, okay, 1 hour of the leader punya time, 1 jam daripada line leader tu punya masa, dan juga saya minta 2 orang wakil daripada line kena ada lah. Okey, selain daripada itu, kita panggil juga dia punya facilitator yang mungkin daripada production engineering untuk join. Okey, jadi kalau dari segi masa, dari segi kos, saya cuma kata saya ambil 1 hingga 2 jam dalam masa seminggu. Okay, in 1 week, most of the company say they are working at 40 hours. Jadi it's only take a fractional, sangat sedikit, okay, iaitu less than 5% of the time, okay, to do the improvement. In which this 5%, okay, dapat solve. Contoh-contohnya mesin rosak 2 jam. Contoh-contohnya quality issue kena buat sorting yang kena orang kata will increase you punya lead time dalam processing. Okay, so for me, is it worth to invest 2 hours in 1 week for this Kaizen event? Because Kaizen event ni biasanya after 3 months atau 1 quarter, macam saya punya company, dia nak kena present lah project yang dia buat ni lah, improvement. Okay, so it's only 2 hours in 1 week, so 1 month maybe about 1 hour ataupun 8 hours, sorry, 8 hour ataupun 1 day. So 1 bulan macam just use one day. Okay, jadi it's worth just to do this in order that you punya operation is smooth. Okay, in fact saya masukkan juga improvement of sales, improvement of orang kata smoothkan certain documentation yang sebelum ni mungkin banyak. Even a simple contohnya lah kalau macam company saya lah, kalau bab nak open order ni, saya punya proses tak adalah panjang, ada PR, PO, kemudian PO ada 3 orang sign. Okay, benda-benda ni semua telah diringkaskan. Jadi by spending maybe 1 or 2 hours in a week, you can improve a lot of things, then you can do more, and then you can improve your sales, you can improve your punya operational activity, cost and so on, and at the end of the day it will improve your productivity. So jadi setakat rumah ni mungkin rumah pondok lah saya panggil dulu. Kalau risau investment tinggi, rumah pondok je lah dulu. Pondok ni ada kursi, ada meja pun cukup lah dulu. Okey, Dok. Jadi bermaksud kat sini, the investment tu as compared to kerugian yang dialami disebabkan ignorance of quality issue, dia justify, kan? Okey, Dok. Satu lagi before we move,
antara manpower dengan procedures, which one to focus dulu kalau nak buat rumah ni? Okay, saya prefer saya buat prosedur ataupun metodologi dulu. Okay, this is the leadership punya kerja lah. Pasal first kali, okay, I have to macam saya ada rumah, saya ada rule saya sendiri. Okay, jadi kalau you nak masuk rumah saya, okay, you have to follow my rule. Okay, kemudian from time to time, when you adopted, you dah okay dengan saya punya rule. Ada Kaizen event, ada buat breakthrough improvement, you already what I call dah macam convenient. Okay, then barulah kita invite dia orang untuk nak improve certain process ataupun rule. Okay, jadi yang ni mungkin ada pecanggahan sikit dalam beberapa penceramah yang lain lah kalau dalam bab Kaizen ataupun improvement. Okay, pasal kalau kita kata, kalau kita join yang Toyota, Toyota dia akan kata, I focus more on manpower first. I develop manpower. Maksud dia kita, kalau manpower tu bagus, company pun bagus. Tetapi dia satu konteks yang berbeza. Pasal macam Toyota ni dah company 100 tahun. The rule, rumah dia dah siap. When you enter the factory ataupun you enter dia punya organisation, you dah terpaksa ikut dia punya TPS, Toyota Production System. So methodology, okay, and also the rules have to be in place first, and then barulah kita boleh improve the manpower, because the manpower kalau dia follow, dia ikut, dia akan jadi satu budaya, dia akan jadi satu culture. InsyaAllah improvement ni akan continue lah. Okay dok, kita boleh sambung lagi dengan konten kita. Okay, so ada 15 minit lagi, boleh kita sikit-sikit lagi. Pasal ni bagi tahan banyak. Soalan boleh tahan, apa kita simpan dulu. Kita sambung dulu konten kita, lepas ni kita jawab lah kalau yang boleh. Okay dok, silakan. Okay, saya teruskan sikit dari segi operational management system. Okay, jadi operational management system, tujuan dia yang utama ialah supaya organisasi tadi boleh menyediakan metodologi, prosedur dan juga rule untuk nak menjalankan operational excellent activity. Okay, ataupun nak menjalankan improvement activity. Okay, kalau siapa yang rajin, buku yang saya bagi ni dah boleh buka chapter 2. Chapter 2 ni kalau bandingkan requirement yang saya develop compare dengan ISO punya requirement is much more simpler. I think it's less than 50% from the ISO. Okay, reason pasal saya ni dibesarkan dengan konsep simplicity ataupun simplicity jadi barang Datuk Siti pula, jadi lain lah. Dibesarkan dalam konsep lean. Lean bukan simplicity, kan simplicity orang ingat lain tak. Simplicity. Okay, jadi lean. Jadi bila lean ni bila saya baca ISO standard ni, saya rasa banyak benda yang overlap. Banyak benda yang tempat-tempat yang macam menyusahkan company bila dia nak certify. Itu yang jadikan dokumen dia banyak. Jadi kalau you go through the recommended lah management system untuk buat improvement ni melalui PDCA ni. Okay, because management system, the simple definition is plan, do, check and action. That's a simple definition lah. Yang atas ni macam ISO punya definition. Just plan, do, check and action untuk nak buat improvement. Okay, jadi ada sedikit tambahan selain daripada plan, do tu. Okay, ini contoh ISO Okay, ISO dia ada plan. Dia plan, kemudian do, dekat antara plan dengan do ni dah ada 2 clause. Clause 7, clause 8. Jadi requirement ni banyak. Jadi apa yang saya buat, instead of requirement yang banyak ni, saya simplifikan, okay, hanya kepada 6 clause saja. 6 clause. Iaitu yang clause pertama adalah leadership. Because nak drive operational excellence, nak gerakkan operational excellence ni, okay, dia perlu ada direction daripada atas ke bawah ataupun kita panggil top down lah. Jadi dalam top down ni ada requirement, dia kena buat polisi, dia kena set objektif. Kata objektif dalam setahun kena buat 4 improvement project. Okay, jadi leadership akan buat. Leadership juga akan tengok juga SWOT analysis. Okay, the strength of dia punya operational excellence sekarang ni. Sekarang ni masih lagi ad hoc, masih lagi belum jadi culture. Okay, jadi
Jadi kita nak move lah, nak improvekan apa-apa juga yang berkaitan dengan operational excellence yang ada. Okey. Jadi daripada sini kita boleh tengok clause yang saya ada adalah first leadership. Okey, yang kedua adalah planning. Jadi nak buat improvement, kita apakah aktiviti-aktiviti planning yang kita perlu ada, yang kita perlu sediakan dalam rumah kita tadi. Okey, dan barulah kita boleh buat pelaksanaan improvement project tadi. Okey, dan bila dah menjalankan pelaksanaan improvement project, contohnya kita dah set lah target. Tahun ni kita buatlah dalam sekurang-kurangnya 5 improvement project under Kaizen event ataupun Kaikaku under breakthrough improvement. So ada 5. So daripada 5 tadi macam mana? Mencapai tak matlamat organisasi, dapat improve organisasi punya strategi ataupun tidak. Jadi dekat situ kita boleh identify apa yang dipanggil sebagai improvement dalam kita punya operational excellence management system. Okey, tapi ada tambahan dekat bawah ni, saya wajibkan dalam requirement ni dalam operational excellence activity it must be a teamwork. Paling kurang dalam aktiviti project improvement ni mesti ada 2 orang. Dan kita tak nak budaya improvement ni dia jadi satu budaya improvement yang okey, kalau buat improvementnya dia ambil nama, dia je ambil nama. Jadi kita nakkan pasukan tu yang akan dapat nama. Okey, Dok. Jadi Saya rasa yang Dok inform pasal teamwork tadi sangat berkait rapat dengan satu soalan yang ditanya oleh Encik Anwar Yusof. Encik Anwar tanya, bagaimana kita nak galakkan pekerja yang involve ni, okey, sebab kadang-kadang Kaizen tu dijalankan oleh orang yang sama je. Orang lain tak terlibat. Kalau kata tadi Dok kata sekurang-kurang 2 orang. 2 orang tu je lah for the whole year. Dia je yang execute, dia hantar email, dia jawab balik. So macam mana kita nak make sure that 2 person tu will lead others untuk buat improvement tu sekali. Yes, Dok. Okey. Jadi soalan-soalan menarik ni. Yang itulah tadi dia cadang. Dia dialah yang buat, dialah yang present, dialah yang report. Okey, dan ni banyak berlaku. Jadi sebab tu tadi saya letak kat atas ni dekat dalam saya punya slide tadi, saya letak kat atas clause 2 leadership. Okey, jadi leadership ni dia nak kena drive. Because kalau dia tak drive, yang belakang ni tak akan ikut. Jadi memang akan jumpalah beberapa unit yang orang kata degil, orang kata dia tak nak join, Jadi masa saya dalam organisasi dulu 20 tahun lepas, saya fokuskan mula-mula adalah yang dalam bidang kuasa saya, iaitu masa tu operation. So saya cover operation lah, macam supply chain ni saya tak dapat lagi nak masa dalam setahun 2 tahun tu saya tak dapat nak involvekan dia orang. Okey, jadi pada waktu tu ada 2001 tak salah saya, masa tu company saya embark in Six Sigma dan dia hantar saya train untuk black belt lah pada waktu tu, tahun 2001. Jadi bila Six Sigma project pula, dia memang memerlukan ada department pula. Saya perlukan supply chain, saya perlukan bahagian planning department, material, bahagian purchasing. Dulu masa saya buat improvement under QCC ni hanya shop floor. Pasal bidang kuasa saya hanya shop floor. Jadi bila Six Sigma dia dah meliputi kata more than operation lah. Okey, jadi kalau dalam saya punya clause ni dalam planning, dalam plan ni saya ada letak dalam clause 3.1 kalau buka buku tu. Okey, saya ada letak you have to define your scope first. Okey, so mungkin tahun pertama, scope kita tahun pertama kita just buat 2 projek. 2 projek ni mungkin orang yang sama, 2 orang ni pusing-pusing, tapi tahun depan tu sebab tu kita kena ada management system, kita check involvement. Saya ada letak juga dalam objektif. Kalau kita buka kita punya requirement under objektif, under leadership ni, at minimum saya letak dalam requirement ni, at minimum the organization shall set the objective with regard to number of project and number of
employee involved in the operational excellence. Saya letak tu sebagai target dan jadikan dia requirement wajib. Katakan kalau selepas ni benda ni berjaya untuk saya propose pada NTC untuk buat certification, pasal saya plan benda ni dia nak jadi macam some additional to the 5S certification. Sebelum ni NTC ada 5S certification dan NTC banyak buat ICC, Kaizen, Team Excellent, tetapi kita nak tahu organisasi ni ada rumah ke tak ada rumah, ataupun dia ambil projek ni daripada mana-mana dia keluarkan je. Jadi tak ada, bila tak ada rumah ni tak ada sistem lah. Jadi kita nakkan kalau boleh any improvement yang dibuat sama ada ICC ke Team Excellent dan sebagainya ada rumah, dan at minimum kita boleh certify dia. Dan ni adalah minimum requirement lah, pasal dalam buku saya dah hujung tu ada yang lebih tinggi sikit lah requirement dia. Requirement IR 4.0, readiness dari segi IT, yang tu dekat dalam bab 6. Yang tu dekat dalam handout yang saya bagi tu, itu saya sembunyikan lah. Yang tu nantilah kalau nak belilah buku tu kan. Kalau tak nanti saya macam buat kerja amal tak. Okay, sikit-sikit kerja amal tak apa, boleh insyaAllah. Okay, jadi ini adalah dia punya minimum yang organisasi perlu ada. Okay, dan bila dia ada, insyaAllah dia akan produce satu result yang bagus. Kalau tak bagus pun dia ada, okay, dia ada proses of, saya panggil dalam clause 6 ni, performance evaluation. Okay, dan dia akan buat improvement. Dari tahun pertama mungkin 2 orang join, okay, tak apa, baru nak biasakan. Tahun kedua mungkin dah ada 5 orang join. Tahun keempat company tu makin besar, 10 orang join. Jadi ada continuous improvement dekat operational excellence dia. Okay, jadi boleh Syukri? Okey, saya secara personal pun saya rasa this is a very good approach lah, Dok. Sebab saya pun bila Dok cakap ni kadang kita bila pergi ke satu-satu company, kita anggap company tu memang satu rumah, satu tempat. Padahal sebenarnya rumah ni dia perlu dibina dekat dalam company tu supaya dia boleh menerima OE ni. Ya. Jadi apa yang Dok dah buat ni saya nampak lah, maksudnya ada tiang dia, ada dia punya garaj dia, semua ada berdasarkan leadership dengan teamwork tadi. Okey, sekarang ni Dok, bila tengok kepada Dok punya clause ni, yang ada clause, maksudnya clause yang ada kat dalam buku ni, tertanya-tanya pula saya Dok, berapa lama agaknya masa yang ideal untuk kita melengkapkan perjalanan OE mengikut proposal yang Dok terjemahkan dalam buku ni? Okay, terima kasih Syuk. Basically paling cepat dalam sebulan dah boleh buat dah. Pasal saya kata rumah pondok sebulan insyaAllah boleh buat. Okay, nak cantik, kalau nak cantik 3 bulan lah. Tapi kerisauan dia kalau rumah pondok tu kena tiup ribut takut dia roboh dah. Okay, tak apa, permulaan buat dulu pasal orang kata bajet kan, ni dengan zaman COVID ni pula bajet kurang. Jadi buat rumah pondok dulu, buat tiang dulu, ada atap cukup. Maksud dia requirement yang ada ni memang sangat minimum. Kalau go through is quite minimum. Okay, dan nak buat dia mungkin dalam 1 bulan dah boleh siap, dan kalau cantik dia 3 bulan. So 3 bulan ni dapat test sekali lah buat satu projek. Tapi kalau 1 bulan tu mungkin bolehlah simple project, satu projek yang kategori special cost, kategori yang simple bolehlah buat dalam 1 bulan. So bila dah test, ada dia punya evaluation process, ada assessment, projek ni ada score dia berapa, boleh buat score yang simple-simple. Projek bagus, bagus, sederhana, dan projek perlu penambahbaikan, 3 je, tak adalah score sampai 1000 macam ICC. Still can be done but with a simple method. Okey Dok. Saya nak tanya satu soalan ni dan saya pun sangat-sangat menunggu dia punya jawapan dia Dok. Okey. Dengan membaca buku ni, sufficient ke untuk saya buat rumah ni tanpa ada guide daripada konsultan? Okay, so it's a good question. Dia seelok-eloknya berguru lah. Dalam apa-apa pun seelok-eloknya ada guru. Pasal dalam improvement ni pun ada banyak mazhab. Kan ada mazhab Kaizen, ada mazhab kata Lean, ada yang mazhab Six Sigma,
ada yang mazhab 8D, mazhab otomotif, banyak mazhab. Okey, jadi selonnya kalau ada satu guru ataupun konsultan yang dipilih oleh MTC lah, ataupun tak kisah siapa-siapa konsultan yang dah go through this requirement. Okay, so basically lebih orang kata lebih lancar lah. Tetapi kalau memang kita ni sebelum ni lah dah memang involved dalam improvement dan nampak. Jadi dengan baca buku ni, okay, chapter 3 adalah guidance for use. Guidance for use ni saya tak bagi. Okay, insyaAllah nanti kalau ada masa saya akan kongsikan juga. Guidance for use ni dia akan bagi recommendation. Contohnya nak set objektif, nak set policy operational excellence, ada dekat guidance for use. Okay, so contohnya nak buat contohnya dalam requirement yang 5.5 ni, assessing, how to do the assessment of the improvement project, ada dekat dalam chapter 3. Jadi dengan buku saja pun kalau dia dah ada background sebelum ni tentang improvement, there should be insyaAllah should be no problem untuk dia nak implement just dengan buku tanpa berguru ataupun tanpa konsultan. Okey Dok. Ini ada satu soalan Dok. Dia saya rasa lebih kepada membeli buku ni macam pergi farmasi beli ubat. So dia nak tanya, ada ke evaluation untuk check dulu condition company ni sebelum dia tengok kat mana kelemahan dia? Maksudnya ada tak macam pre-evaluation ke yang boleh dijalankan dekat company tu untuk tahu status dia dekat QA ni kat mana? Rumah dia ni ada tiang ke, ada atap ke? So ada tak dalam perancangan tu, Dok? Okey, saya letak dekat ujung ni sekejap. Okey, saya ada recommendation lah, potential future MPC service ataupun saya punya own services. Okey, jadi kalau ada company yang berminat untuk nak buat pilot project, maksudnya nak kita orang buat pre-assessment dulu. Nak tengok tiang ni lah, nak tengok tiang. Okey. Alright. Mana kita boleh buat pre-assessment. Okay, dan insyaAllah bila pre-assessment ni dah dibuat, kemudian kita akan recommend lah untuk apa nak kena tambah, apa nak kena, kita panggil gap analysis lah, some sort like gap analysis, nak kena tambah, buat, mungkin dalam sebulan ke 3 bulan, dia dah buat semua. If you interested, because untuk tahun ni kita akan buat limited certification. Kita akan keluarkan sijil. Kalau MPC ambil masa, even my own company lah, EFR certification, kita akan issue the certificate yang at least rumah you ni dah ada CF lah, korang panggil CCC ni, Certificate of Compliance. Maksud dia dah boleh didiami lah, dan didiami dan produce the improvement activity. Okey Dok. Nampaknya soalan tu part of the ecosystem Dok. Ya betul. Kita pun Dok ada apa lagi Dok? Ada slide lagi ke? Sebab saya nak tanya soalan ni. Sementara kita ada masa ni, why not we just entertain all the questions? Okay Dok? Okay, saya sikit lagi saya nak habiskan dalam 2 minit. Okay, boleh. Preview of implementation requirement. Okay, jadi kat sini saya cuma nak bagi tahu lah, ada company tu, organisation perlu ada dia punya program untuk operational excellence. Sama ada yang paling orang kata paling simple tadi, satu team ke apa benda pun tak kisah, janji dia ada program dalam operational excellence. Kemudian dia mesti ada satu proses macam mana nak determine dan select project ataupun Kaizen event. Okay, dan apakah project approach yang dia akan gunakan, macam mana dia nak buat reporting, assess, dan juga macam mana dia nak buat scale risk assessment lah, daripada perubahan-perubahan improvement yang dibuat tu supaya tak ada side effect. Okay, so yang clause 5.3, 5.2 ni dalam buku ada dalam chapter 4 dan chapter 5. Yang tu memang detail lah macam mana nak select project. Okay, so macam mana, what is approach, ada yang trade approach, ada yang DMIC approach, itu insyaAllah semua ada ditulis dalam bab tahun chapter 5. Okay, kemudian seterusnya I can say formalize and benchmark your improvement initiative. Okay, dan saya nak masukkan sikit lah, nak membuat sesuatu yang baru ni, kita ambil contoh macam COVID-19 ni lah.
So dia adalah satu benda yang saya kata terpaksa kita perlu buat for the company punya survival. Dan bila buat tu dia perlu ada satu fasa yang kita panggil dia new norm. New norm, supaya new norm ni nanti dia akan jadi culture. Jadi kita pun dah biasa dengar norma baru. OE ni sepatutnya kalau company yang belum ada culture lagi, so they have to go to the new norm punya phase, new norm phase, so that they can embark into the improvement culture in the organization. So the new norm is a pathway to the new culture. So where are you now? So I open to the question and answer. Cik Syuk boleh? Okay Dok, alright. Very informative presentation hari ni. Ya, sekurang-kurangnya kita diperjelaskan dengan terperinci lah dari segi OE ni. Okay, soalan Dok OE ni, saya rasa tadi kita dah ada touch sikit on this, but we just get the answer for this. OE ni sebenarnya dalam bentuk program jangka pendek atau jangka panjang atau kedua-duanya sekali? OE dia jangka masa panjang. Dia jadi a way of life lah. Pasal kalau kita ambil contoh Toyota, dia jadi macam satu sebutan, Toyota Production System, TPS. TPS tu actually dia punya OE lah, cuma dia rebrand dia punya OE kepada TPS. While Nissan dia ada Nissan Way. Ni masa zaman Carlos pun dah hilang lagi kat Lebanon. Carlos dia buat Nissan Way. Nissan Way ni OE tetapi di rebrand kepada nama syarikat tu punya inisiatif lah. Nissan Way, ada Furukawa Way. So that is a long term activity. It's not just orang kata short term. Jadi certification is one of the thing. Jadi kalau kita buat macam annual certification, just make sure you maintain dan ada continuous improvement daripada OE. Dan kalau nak embark lebih jauh lagi, boleh go through the assessment criteria, operational excellence assessment criteria. Dan yang tu akan ikut trend terkini. Macam trend terkini IR 4.0. So dalam assessment criteria ni, kita recommend every 2 years. Kalau business excellence Barrich, dia buat every 2 years. Dia punya revision. Maksudnya dia akan masukkan elemen-elemen baru. So is the company already adopt, learn and integrate to the organization ataupun tak? Okay, Cuk. Itu satu. Mungkin saya pun boleh share sikit sebab saya dulu pun bekerja dengan Toyota ni agak lama juga. Di Toyota ni Toyota Way tu ada dua pillar. Satu respect for people, satu continuous improvement. And I think in regards to this question memang dia ada satu perjalanan yang panjang lah untuk kita satisfy kan. Alright. Okay Dok. The next question okay daripada Encik Nur Hizam Selamat. Okay, formal improvement yang Dok beritahu tadi, dia ada 3 kan, satu formal, satu seasonal, satu informal. It should be documented as a documented document, a documented information ataupun objective evidence. Okay, ada beberapa requirement yang saya letak dia wajib as documented information. Ada yang saya minta dalam requirement saya letak dia adalah objective evidence. So ada 2 lah dekat situ. Contohnya proses, macam proses of OE ni, macam dia start nak select proses approach ni must be in documented information supaya dia boleh jadi reference. Dia boleh jadi reference. So selepas ni kalau nak buat projek, apa dia punya jalan dia, apakah cara kerja dia. Itu paling minimum lah. Yang lain macam objektif, dia punya management review dan sebagainya, itu semua adalah kategori evidence. Ada je dah cukup kita boleh certify. Alright, so both apply lah ya? Both apply, dua-dua kata. Okay Dok. Satu lagi soalan ni. Tadi Dok ada jelaskan untuk kita formalizekan the Kaizen ataupun the OE initiative, we have to put in the before and after and also lesson learned. Lesson learned ni to be specific apa? Okay, so before after kita buat improvement, after to improve. Tetapi apa yang boleh kita pelajari daripada improvement activity tu. Jadi contohnya sebelum ni kita dapat pelajari iaitu cara A ni adalah salah.
Okay, jadi next time kalau kita ada satu produk yang baru, kita jangan buat cara A ni. Jadi kita tak repeat. So we consider there's a non-recurrence of the same activities lah. Jadi kita kena belajar daripada kesilapan lah. Pasal improvement ni banyak daripada kesilapan sebenarnya yang kita boleh belajar. Okay dok. Last question dok. Ini daripada Haji Zainuddin ni. Haji Zainuddin Elias. Sahabat kita daripada MPC ni. Bila buku ni bila launch to public dok? Agak-agak. Okay, itu soalan yang agak berat juga. Tapi sebenarnya insyaAllah yang English memang dah siap. Saya akan launch by end of this month. Cuma masa saya apply library ISBN tu ada buku bahasa Melayu. Jadi saya plan macam nak siapkan yang bahasa Melayu ni punya dulu. Tapi kalau tak siap mungkin saya whatever yang English ni saya akan launch dulu by end of May lah. Jadi saya akan hantar library e-book ke library. Kalau saya print, kalau nak printing it takes about 2 weeks lah untuk dapat. Jadi e-book sudah boleh, cuma ada 5 copy yang saya kena hantar ke library. Okay, so hopefully by end of May ni saya dah boleh hantar lah ke library untuk yang hard copy. Kalau tak, yang e-book ni actually dah should be okay to launch. Okay, jadi insyaAllah Cik Din, saya akan bagi percuma lah ke MPC nanti. Kalau yang hard copy tu. Okay. Ya. Saya rasa moderator pun layak kot dapat satu percuma. Okay, insyaAllah boleh. Okay dok. The question keep on coming dok. Satu soalan saja dok sebelum kita end the session. Ada tak dok masukkan elemen industri 4.0 ataupun integration of digitalization dekat dalam OE punya house? Okay. Untuk soalan tu saya tak masukkan dalam requirement, minimum requirement. Pasal saya kata rumah tadi paling minimum kita nakkan orang tu at least buat je lah rumah dulu, buat rumah pondok pun tak apa, kita terima. Okay. Tetapi bila ni ada kaitan dengan slide yang saya tengah display sekarang ni. Okay, that is just to formalize saja. Tapi bila kita move to the next level, okay, nanti dalam buku chapter 6, pasal buku ni konten saya bagi muka surat konten tu ada. So boleh tengok kat chapter 6. Dekat chapter 6 saya ada cerita tentang assessment criteria. Okay, dalam assessment criteria saya ada dia macam business excellence lah. Dia ada 6 kategori. So kategori yang kelima ni adalah operation. So kategori yang kelima ni saya ada masukkan IR 4.0 readiness, including infrastructure readiness, organization readiness, people readiness, to embark into the digital era ataupun industry 4.0. Yang ni kalau untuk nak award, yang formalize ni tadi cukup untuk nak certified company. Tetapi kalau untuk nak award, dalam buku tu saya ada recommend, okay, company ni kalau dia dapat 700 and above, okay, they are qualified to be awarded with Operational Excellence Award. Operational Excellence Award, saya ada juga propose, sebenarnya benda ni saya propose di IEOM US juga, Industry Engineering, Operation Management, annual award insyaAllah by 2021, ada company international yang kita akan award based on the assessment criteria. Okay, jadi yang ni pun saya akan recommend every 2 years untuk kita revise. Tapi yang formalize ni pasal pondok tadi, at least ada orang ikut pun alhamdulillah cukup dah. Okay, jadi kalau dia nak panjat ke atas ni, nak ke benchmark, nak go to the world class, okay, they have the option lah. They can option using the assessment criteria, ADLI teknik iaitu adopted, deploy, learn and integrate. Okay, so bila dia dah orang kata dah mature, they call it the maturity of their operational excellence. Okay, they have the way forward. Okay, Cik Syukri, adakah menjawab? I think we terima kasih atas jawapan. I think it's very clear. I pun dah respond to the participant in the text box. Okay, just for all participant, you all attendees, you can download there are 2 handouts here. One is the preview of the ebooks and also the module that we are using today. So you can use the panel dekat handouts punya options
to download the 2 files from here. Tak payah Okay, ambil Dok. gambar kan. Ni kan ambil gambar. Kejap slide kan ambil gambar kesian. Saya bagi. Lepas tu ada Habak tak bagi tahu awal tadi kan. Dah penuh dah kamera. Okey, Dok. Satu yang ambil gambar tu juga juga. Okey, Dok. Any saya buat closing, last saya buat closing from remark you? dulu lah, Syuk. Ya, Saya just closing before we end the session. Okey, Dok. Okey, sebelum saya habiskan sesi dah. Okey, sesi ni. Sasul sikit. Okey, MPC plan akan nak buat virtual training. Jadi insyaAllah kami dah buat perbincangan dengan CRO. Okay, dan antara tajuk-tajuk yang saya dah propose ialah kita nak detail up lagi macam tadi leadership, apa leadership punya requirement, okay, apa team punya requirement. Yang ni one day, tapi one day ni actually just for our virtual training. Okay, so the program insyaAllah saya hantar dah ke MPC. So jadi terpulang lah MPC nak set date bila nak buat. Okey, kemudian ada training yang seterusnya iaitu macam mana nak develop program pula. Yang minimum lah orang kata ni pondok lah. Kita kata tak yang besar lagi, yang pondok. Okey, kemudian ada juga yang kita panggil macam mana nak determine selection of operational excellence. Actually ni saya summary-kan saya punya PhD sebenarnya. So ni daripada thesis PhD saya nak kongsikan macam mana determine selection of operational excellence project. Okay, dan ada sikitlah project approach. Okay, semua ni saya pass ke NPC. So kalau ada yang berminat, just keep in touch lah, especially dengan Southern Region, dengan NPC. InsyaAllah once they launch, dan saya plan pun buku ni saya akan launch terus. So kalau you join, saya plan pun nak bagi terus lah. Nak bagi tu buku ni jadi as a reference, jadi senang untuk nak implement. Okay, jadi saya harap lah this 1 hour session is enough lah untuk bit preview on the importance of the operational excellence. Okay, dan kalau ada terkurang ke saya nak minta maaf lah dan yang paling pentingnya saya nak ucapkan terima kasih. Ramai juga dekat 100 juga dah yang join ni. Okay, so thank you very much. Sudi dengar. Plan mula-mula macam nak cakap bahasa Inggeris, tapi bila bincang dengan Cik Syukri dalam, tengok senarai nama orang Malaysia semua boleh lah bahasa Melayu lah. Bahasa Melayu mungkin senang, lebih santai sikit. Kalau bahasa Inggeris ni macam formal sikit. Jadi terima kasih banyak join. Dan whoever that join this session, saya nak ucapkan selamat Hari Raya, dah dekat dah ni. Mungkin tak terlalu awal. Dan kalau boleh insyaAllah kita usahakan Lailatul Qadar dalam 5 malam terakhir ni insyaAllah. Dan all the best lah dalam bisnes, dalam kerjaya, all the best dalam apa juga yang kita buat. InsyaAllah kita continue berjihad dengan membuat improvement. Jadi saya serahkan kat Syukri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Adli. I think kalau dari segi masa, banyak lagi benda yang Dr. Adli nak share dengan kita. Tapi tak apa, we can channel it through the proper training so that kita ada proper understanding on the topic OE. So terima kasih banyak Dr. Adli. At the same time, I would like to also thanks South Region Office, Malaysia Politic Corporation for coordinating this event. So I hope it beneficial to the attendees. Alright, so selamat beribadah, ya. Selamat berpuasa, selamat Hari Raya daripada kami di South Region Office dan saya Syukri Hadafi bin Hamdan, moderator pada hari ini. So we will end this webinar session and we will see you again in the next series. Thank you very much. Assalamualaikum. Okay, Dok. See you. Waalaikumsalam. Thank you.